Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu tahun 3. Jadi, pada minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam subjek Bahasa Melayu bagi kemahiran tata bahasa. Jadi, dah sedia ke untuk belajar hari ini? Dah? Mari kita teruskan. Untuk hari ini, standard pembelajaran kita ialah 5.3.1 iaitu memahami dan membina ayat mengikut konteks, ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Jadi, tajuk kita pada hari ini ialah ayat tanya. Okey? Apa fungsi ayat tanya? Okey, ayat tanya ini digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. Maksudnya kita gunakan ayat tanya untuk kita tanyakan kepada seseorang tentang sesuatu perkara ataupun benda. Jadi, ayat tanya itu hendaklah diakhiri dengan tanda soal. Okey, ini merupakan tanda soal. Yang cikgu bulatkan ini ialah tanda soal. Jadi, untuk setiap ayat tanya yang kamu bina, kamu wajib letakkan tanda soal di akhir ayat tersebut. Okey, yang seterusnya, ayat tanya ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Mari kita lihat satu persatu. Jadi, untuk jenis yang pertama iaitu ayat tanya dengan kata tanya, dia menggunakan kata tanya dalam ayat tersebut. Jadi, untuk jenis ayat tanya dengan kata tanya, dia gunakan kata tanya. Jadi, ini merupakan kata tanya dan penggunaannya. Antara kata tanya yang kamu perlu tahu. Okey, yang pertama, apa? Apa ini kita gunakan untuk menanyakan nama benda ataupun binatang. Kita gunakan kata tanya apa untuk nama benda ataupun binatang. Yang kedua, berapa? Berapa ini kita tanyakan untuk bilangan. Okey, yang seterusnya iaitu mana? Mana ini untuk kita tanyakan tempat. Yang seterusnya, kata tanya yang seterusnya ialah siapa. Siapa ini untuk kita tanyakan tentang orang. Nama orang. Yang seterusnya ialah bagaimana. Bagaimana ini untuk kita gunakan untuk kita tanyakan tentang cara ataupun keadaan. Yang seterusnya iaitu bila. Bila pula kita gunakan untuk kita tanyakan tentang masa ataupun waktu. Yang terakhir, mengapa. Mengapa ini kita gunakan untuk kita tanyakan tentang sebab berlakunya sesuatu perkara. Jadi, mari kita lihat contoh ayat tanya dengan kata tanya. Ayat tanya dengan kata tanya yang pertama iaitu kata tanya apa. Yang pertama, apakah nama kucing kamu? Okey, untuk ayat ini kita gunakan kata tanya di hadapan ayat. Jadi, untuk ayat tanya dengan kata tanya di hadapan ayat, kita perlu letakkan partikel kah selepas kata tanya. Apakah? Jadi, ayat tersebut akan berbunyi, apakah nama kucing kamu? Jadi, ayat yang kedua, nama alatan ini apa? Okey, untuk ayat yang kedua ini, dia gunakan
ayat tanya dengan kata tanya di belakang ayat. Jadi, untuk ayat tanya dengan kata tanya di belakang ayat, dia tidak perlu letakkan partikel kah selepas kata tanya tersebut. Jadi, ayat tersebut akan berbunyi, nama alatan ini apa? Yang kedua, berapa? Berapakah harga aiskrim ini? Okey, nampak kita letakkan partikel kah selepas kita letakkan kata tanya apabila kita gunakan kata tanya di awal ayat bagi ayat tanya tersebut. Bagi ayat tanya yang menggunakan kata tanya di belakang ayat, kita tak perlu letakkan partikel kah. Jadi, ayat tanya dengan kata tanya di belakang ayat akan berbunyi, harga aiskrim ini berapa? Okey. Yang seterusnya, siapa? Siapakah nama ayah kamu? Okey. Yang seterusnya, mana? Di manakah kamu dilahirkan? Kamu dilahirkan di mana? Nampak tak perbezaan dia? Bila kita letakkan kata tanya di hadapan ayat, kita perlu letakkan partikel kah. Bila kita letakkan kata tanya di belakang ayat, kita tak perlu letakkan partikel kah. Untuk ayat yang seterusnya, bila? Bilakah aktiviti itu dijalankan? Seterusnya, mengapa? Mengapakah dengan tangan kamu? Yang seterusnya, bagaimana? Bagaimanakah dengan keadaan nenek kamu? Kamu hasilkan kuih ini bagaimana? Nampak tak? Untuk bagaimana dia untuk kita tanyakan tentang sesuatu keadaan ataupun cara. Untuk mengapa kita tanyakan untuk sebab. Bila kita tanyakan untuk waktu dan masa. Untuk mana kita tanyakan untuk tempat. Siapa kita tanyakan tentang orang ataupun manusia. Berapa kita tanyakan untuk bilangan. Manakala apa kita gunakan untuk kita tanya haiwan ataupun nama alatan. Nama haiwan ataupun nama alatan. Jadi, untuk ayat tanya dengan kata tanya ini, kita gunakan kata tanya dalam ayat tanya tersebut. Jadi, kita teruskan dengan jenis ayat tanya yang kedua, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya. Jadi, ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat tanya yang tidak menggunakan kata tanya. Ingat lagi tak kata tanya itu apa? Ada berapa kata tanya yang cikgu terangkan tadi? Ada apa, berapa, mengapa, bagaimana, bila, siapa, mengapa. Itu merupakan kata tanya. Untuk jenis yang kedua ini, kita tak gunakan kata tanya dalam ayat tanya tersebut. Jadi, lazimnya ditanya dengan nada meninggi sebelum kesenyapan di akhir ayat. Maksudnya, kita tinggikan nada kita sebelum kita mengakhiri ayat kita. Okey, mari kita lihat contoh ayat tanya tanpa kata tanya. Contoh yang pertama, itu ibu kamu? Kita gunakan nada tinggi sebelum kesenyapan di akhir ayat. Yang kedua, mereka berada di kantin. Yang ketiga, bolehkah saya menolong makcik? Nampak tak? Dia tak gunakan kata tanya dalam ayat tersebut. Yang seterusnya, ini alat perangkap sisa makanan makcik. Seterusnya, alat ini terus disambung pada seingki. Banyakkah faedah?
Bolehkah alat tersebut menjadikan longkang sentiasa bersih dan tidak berbau? Nampak tak untuk contoh ayat-ayat ini, dia tidak menggunakan kata tanya dalam ayat tersebut. Jadi, hari ini kita belajar ayat tanya. Ayat tanya ada dua jenis, iaitu ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Bagi ayat tanya dengan kata tanya, kita gunakan kata tanya dalam ayat tersebut. Contoh kata tanya ialah apa, berapa, bila, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi, untuk jenis ayat tanya yang kedua iaitu ayat tanya tanpa kata tanya pula, dia tak menggunakan kata tanya yang cikgu sebutkan tadi dalam ayat tersebut. Okey, boleh faham setakat ini? Bagus. Jadi, setakat ini sahaja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan yang cikgu berikan dan terima kasih kerana sudi lihat video yang cikgu sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.